Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nur المذهب للسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia izin daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberikan ruang dan kesempatan untuk sama-sama kita bertemu, berkumpul pada malam ini dengan niat dan tujuan untuk kita meraih rahmat serta redha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majlis kita pada malam ini diberkati oleh Allah taala, dan juga mudah-mudahan usaha kita datang ke pengajian ilmu ini dipandang oleh Allah taala dan sekaligus menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam syurga kelak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mula tuan-tuan, suka saya nak menjelaskan beberapa perkara. Dan pertama, alhamdulillah ramai yang hadir hari ini, sampai parking pun saya terpaksa parking kedua tu tidak apa dah tuan-tuan. Alhamdulillah, yang penting kita bersama-sama berkumpul malam ini. Dan yang kedua, saya kena beritahu saya terpaksa balik awal tuan-tuan, macam biasalah. Sebab apa kena beritahu tu? Sebab ada seorang yang dimarah tu, dia kata ustaz ni sombong tu, tak ada makan mak kita tu. Bukan sombong tuan-tuan, kerana maaf dia agak peribadi sikit lah. Kerana orang rumah saya dia bekerja secara online di rumah jam 9 sampai jam 6 pagi esok kerja. Anak masih kecil, anak baru setahun lebih, jadi tak ada siapa yang nak menjaga. Jadi sebab tu habis dia kelas kalau balik, bukan nama takut bini dia tuan-tuan, tapi terpaksa lah, tanggungjawab kita bersama-sama lah. Begitulah tuan-tuan, orang baru mula nak hidup. Tuan-tuan berhati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung perbincangan akidah kita pada pengajian yang lalu. Kita dah sampai pada halaman ke-23. Betul kan? Kok salah, betul kan? Pengajian yang lalu kita telah bincang kuih mana aku main ni? Boleh kan? Pengajian yang lalu kita telah bincang berkenaan dengan hukum secara umumnya. Kerana di sini kata musannif rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim, qala al-mu'allif nafa'ana bihi bi 'ulumihi fi darain amin. I'lam anna al-hukm al-'aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsam. Kata musannif rahimahullah taala, ketahuilah bahawa hukum akal itu terbahagi kepada 3. Yang pertama, kita melihat mengapa musannif di sini dia kata i'lam, ketahuilah. Kenapa dia tak guna perkataan yang lain? Dalam bahasa Arab ada beberapa perkataan yang lain boleh digunakan yang sebenarnya lebih jelas. Misalnya kalau musannif kata ifham, fahamilah, sebab kita nak faham tentang hukum akal. Tapi kenapa musannif kata i'lam, ketahuilah? Ataupun boleh diguna adri, adri juga dengan makna ketahui, ataupun dengan makna ihfaz, hafal, ingat, ataupun boleh juga dengan makna iqra, baca. Kenapa musannif menggunakan perkataan i'lam, ketahuilah? Kerana dalam bahasa Arab i'lam ini membawa kepada makna yang lebih dalam, dan ianya berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang mana kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahawa tidak ada yang layak disembah melainkan Allah. Maka daripada ayat ini musannif memulakan matan ini dengan mengatakan i'lam, ketahuilah. Kenapa tak guna adri, ketahuilah dengan mana adri? Sebab kalau adri ini dia kena berfikir. Bila sebut adri, dia kena renung, kena fikir.
dia mengambil masa yang lama. Sedangkan bila kata i'lam, ketahuilah, tahu ini dia lebih cepat. Dia tak perlu berfikir, tahu bahawa hukum akal ada 3, selesai. Tak payah nak fikir hukum akal ni ada 3, macam mana 3 ni, tak payah. Dia dapat diketahui dengan begitu mudah. Kalau sebut ifham, fahamilah. Ifham ini dia kena jelas dahulu baru boleh kata ifham. Dah cerita-cerita, faham ke tidak, baru boleh kena. Ini tiba-tiba tak cerita apa benda, tiba-tiba kata faham ke tidak, orang pun tak tahu nak faham apa, belum jelaskan lagi. Kan itu dia kena i'lam. Kenapa tak guna ihfaz, hafal? Kerana kalau hafal ini semata-mata hafalan, kadang-kadang tak masuk pun dalam hati, kadang-kadang tak faham pun apa yang dihafal. Seumpama orang yang menghafal Al-Quran, dia hafal Al-Quran, bila tanya maksud dia apa, entah, tak tahu, saya hafal, kata dia. Jadi ihfaz bila kata hafal itu, dia tidak memahami dengan makna sebenar. Ataupun kalau kata iqra, baca pun kadang-kadang ada orang dia baca, tapi dia pun tak faham. Seumpama kita baca Quran, kita baca Quran, faham tak? Tak faham. Kalau kita baca macam, tapi tak apalah, kerana Quran bila kita baca, kita dapat pahala walaupun kita tak faham. Tapi dalam bab akidah, musannif nak bagi tahu perkara ini kena faham, kena ketahui. I'lam annal hukmal aqliyah yanhasiru fi 3 aqsamin. Hukum akal itu ada 3. Mengapa hukum akal ini dibahas oleh para ulama sebelum mula untuk kita bincang tentang ilmu akidah? Sebab hukum akal ini adalah tanda menunjukkan bahawa seseorang itu berakal. Al-Imam Al-Haramain Al-Juwayni rahimahullah ta'ala, beliau kata, inna ma'rifata hadhihi al-aqsam al-thalatha hiya nafsul aqal, faman lam ya'rifha falaysa bi'aqil. Beliau kata mengetahui tentang pembahagian hukum akal ini adalah tanda seseorang itu berakal. Orang yang tak faham hukum akal, maknanya dia tak berakal. Ini kata Imam Al-Haramain Al-Juwayni, guru kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Sebab itu baru-baru ini tuan-tuan kita melihat viral tentang suatu kenyataan. Sebab banyak benda viral tuan-tuan, kadang-kadang kita pun tak dapat nak catch up. Dek banyak benda yang viral, segala-gala benda lah nak diviralkan. Tapi ada suatu kenyataan yang menarik perhatian saya sendiri. Bila mana ada seorang pemuda, dia menulis di dalam Facebooknya, yang mana dia kata hari ini pengajian matematik telah rosak. Sebab apa? Kerana cikgu di sekolah, mereka bila mengajar 1 tambah 1, dia kata jawapannya mesti 2. Sedangkan dia kata sepatutnya bila kita kira 1 tambah 1, kita mesti kata apa? Kita kata jawapannya 2 biiznillah, dengan izin Allah. Dia kata ini baru betul. Sebab semua yang berlaku itu dengan izin Allah. Orang yang tidak memahami ilmu akidah, yang tidak memahami hukum akal, dia akan kata, betul juga kata ustaz ni katanya. Sedangkan tuan-tuan, bila kita bahas tentang hukum akal, kita mendapati kenyataan itu adalah menunjukkan bahawa sebenarnya dia tak berakal. Dia tak faham pun tentang apa dia hukum akal, apa dia hukum adat, apa dia hukum syarak. Silap-silap hukum pun dia tak faham. Sebab itu dia boleh mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang sedemikian. Okey, kita tengok tuan-tuan, pengajian yang lalu kita dah bincang bahawa bila disebutkan hukum itu ada 3. Ingat lagi ke tuan-tuan? Soalnya diam tanda setuju Ustaz. Hukum, saya tulis bahasa Melayu lah senang tuan-tuan. Hukum dalam perbahasan agama kita, bila disebut hukum itu terbahagi kepada 3. Yang pertama hukum syarak, yang kedua namanya hukum adat. Ada yang menyahut, alhamdulillah, seronok lah sikit tuan-tuan bila ada yang menyahut ini soalnya. Yang ketiga namanya hukum syarak. Ada 2. Yang pertama hukum taklifi namanya. Yang kedua namanya hukum wadai. Hukum taklifi ada 5 wajib.
sunat, kemudian harus, makruh, haram. Ini namanya hukum syarak bahagian taklifi. Hukum wad'i ada 5. Sebab, syarat, sah, mani'. Sah, fasid. Ini namanya hukum wad'i. Bila kita sebut hukum, makna hukumnya apa? Hukum ini dalam bahasa Arab maknanya itsbatu amrin bi amrin aw nafyu anhu. Ini bahasa Arabnya lah. Bila kita kata sebut hukum, maknanya apa? Kita menetapkan sesuatu kepada sesuatu. Itu namanya hukum. Seumpama kita menghukum seseorang, kau pencuri, itu apa? Maknanya apa? Kita meletakkan hukum pencuri kepada seseorang. Ini namanya itsbatur rabti, menetapkan sesuatu pada sesuatu. Itu namanya hukum. Dalam Islam dia ada 3 hukum syarak, adat dan akal. Hukum syarak terbahagi kepada 2, taklifi dan wad'i. Sebab apa saya cerita benda ni tentang, paling kurang kita nampak bila sebut tentang hukum, dia bukan hanya mesti haram, wajib, sunat, makruh, harus. Di sana ada perbincangan tentang hukum-hukum yang lain yang kita perlu faham. Dalam bab hukum wad'i, bila disebut sebab, syarat, mani', sah, fasid, ini semua kita dah bincang pengajian lalu. Ini kita ulang ya. Sebab ni maknanya apa? Contohnya wajibnya semayang sebab masuknya waktu. Sebab wajibnya semayang sebab baligh, berakal, mukallaf. Ini namanya sebab. Syarat maknanya apa? Syarat sah semayang kalau berkaitan dengan semayang. Apa dia syarat sah semayang? Menghadap kiblat, suci tubuh badan. Mani' ini maknanya apa? Penghalang. Rasa mudah kita tulis penghalang ni lah tentang mani' ni kan. Penghalang. Mana penghalang apa dia? Sesuatu yang menghalang. Asalnya hukum semayang adalah wajib, tapi bila ada penghalang dia jadi haram. Orang perempuan kedatangan haid ataupun nifas, dia kata, "Ustaz, saya tak kira, saya nak semayang, apa nak jadilah," kata dia. Boleh ataupun tidak? Kalau dia semayang juga, apa hukum semayangnya? Semayangnya tidak sah, dan semayang adalah perbuatan soal itu adalah haram kerana dia ada penghalang. Begitu juga sah, fasid. Jadi semua hukum wad'i ini dia berkait rapat dengan hukum wajib. Ini sebab berkaitan dengan wajib, syarat berkaitan dengan wajib, penghalang wajib, sah wajib, fasid. Kemudian begitu juga sebab berkaitan dengan sunat, syarat berkaitan dengan sunat, penghalang berkaitan dengan sunat, sah. Itu paling jadi itu tuan-tuan. Kalau kita nak bincang semua benda ni tuan-tuan, tak sudah kita mengaji ilmu akidah. Cukuplah kita tahu bahawa adanya hukum taklifi dan hukum wad'i. Okey. Perbahasan hukum syarak biasanya dibahas dalam bab fiqh. Adapun dalam bab akidah kita berbahas berkenaan dengan hukum akal. Hukum adat bila dibahas ketika dalam kehidupan seharian. Dalam bab hukum adat ada 3: wajib, mustahil, harus. Begitu juga hukum akal, ada wajib, mustahil, harus. Okey. Dia bunuh whiteboard ni tuan-tuan, barulah boleh nampak. Kalau cerita yang apa bodoh dari cerita dia ustaz ni kita tak nampak. Bila kita ada whiteboard ni bolehlah kita nampak sikit-sikit pun jadilah tuan-tuan. Kita tahu adanya perbahasan hukum. Baik. Hukum adat. Saya duduk sebab dah komik, bukan apa dah tuan-tuan. Hukum adat. Apa makna hukum adat?
Hukum adat itu ditakdirkan sebagai itsbatur rabti baina amrin li amrin wujudan aw adaman biwasitati takrar. Makna hukum adat itu apa? Kita menetapkan suatu hukum kepada sesuatu perkara, sama ada dia ada ataupun tidak, berdasarkan kepada pengulangan. Dia berulang-ulang, maka kita kata hukumnya begini. Dalam bab hukum adat, dia ada 3: wajib, mustahil, harus. Macam mana kita tahu sesuatu itu wajib, sesuatu itu mustahil ataupun harus di sisi hukum adat? Berdasarkan pengulangan. Dia berulang-ulang, maka kita tahu ini hukumnya wajib pada akal. Wajib ni makna bahasa kita apa tuan? Mesti. Mustahil maknanya apa? Tak mungkin. Harus maknanya apa? Mungkin. Itu yang bila kita kata mesti, tak mungkin, mungkin. Contoh, dalam bab hukum adat ada 4 perkara penting. Yang pertama, dia ada sebab ada. Dah ustaz ni dah bagi pantun pula dah. Apa dia sebab ada tu? Sebab ada. Contohnya, ada rasa kenyang sebab ada makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, tiada sebab tiada. Maknanya apa? Tiada makan maka tiada kenyang. Yang ketiga, ada sebab tiada. Contohnya, ada rasa sejuk sebab tiada selimut. Yang keempat, tiada sebab ada. Tiada rasa sejuk sebab ada selimut. Semua perkara ini macam mana kita tahu? Sebab berulang. Bila kita tak makan, apa rasa perut? Lapar. Macam mana kita tahu lapar? Sebab memang berlaku pada diri kita. Begitulah sepanjang hidup kita. Bila kita tak makan, mesti lapar. Jadi mesti ni hukum apa? Nah, ini bincangnya hukum akal. Hukum akal, hukum adat dan hukum syarak. Jadi mesti lapar ni hukum apa? Hukum adat, bukan hukum akal. Kerana hukum akal kata orang yang tak makan boleh jadi kenyang, boleh jadi tak kenyang. Yang kata mesti kenyang ini hukum adat. Saya masuk ke bogak-bogak sikit biar tuan-tuan bergadih-gadih mata sikit. Hukum yang kata seseorang kalau tak makan mesti lapar, itu adalah hukum adat. Sedangkan hukum akal kata boleh orang yang tak makan dia tak lapar. Ustaz ni membongak, bukti ya tu. Allah sebut dalam Al-Quran, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Allah cerita tentang kisah Ashabul Kahfi. Belum sebut Ashabul Kahfi ni bersuruh tiba-tiba toga ada. Saya faham sebab apa tu? Sebab kisah tengah viral kan tentang Ashabul Kahfi. Boleh tak kita sebut Kristian ke ataupun tidak? Itu kan orang dah bincang, kita tak payah bincang tuan-tuan. Kita mengaji akidah ni dulu. Dalam kisah tersebut Allah sebut apa? Walabithu fi kahfihim. Allah tidurkan mereka dalam gua. Berapa lama? 309 tahun. Dia makan dan minum ataupun tidak? Tadi kata makan mesti kenyang, tak makan mesti lapar. Tapi macam mana Ashabul Kahfi yang mempunyai berbagai riwayat, sebahagian kata 7 orang, sebahagian kata 4 orang, boleh duduk di dalam gua tanpa makan dan minum dan mereka boleh hidup? Sebab yang kata tak makan mesti lapar itu adat, bukan akal. Akal kata Allah Ta'ala boleh jadikan seseorang walaupun dia tak makan, dia tak lapar. Kerana yang menjadi kenyang dan lapar itu siapa? Allah. Boleh tak makan tak rasa kenyang? Boleh, kita selalu berlaku benda tu. 3 pinggan hontak makan. 3 pinggan hontak, faham tu kan? Orang ni sebenarnya bawa hontak ni memang parah betul dulu. Penuh pinggannya, 3 pinggan tak habis lagi, tak kenyang-kenyang. Tambah lagi. Sebab tu perut tak kenyang. Mungkin ruang besar sikit pada orang lain. Orang ni semua dah kenyang, dia tak kenyang. Ada hadis dalam Sahih Muslim tentang kisah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang sahabat yang agak kontroversial, yang insya-Allah nanti kita akan bincang tentang kepribadian Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu.
Dalam hadis yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, suatu ketika Nabi panggil Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni kita dah cerita sebelum ni, dia sahabat muda kan. Bila dia berada pada pemerintahan Sayyidina Umar lantik dia jadi penasihat Sayyidina Umar. Orang duduk cerita, apa punya budak kecil lantik jadi penasihat khalifah. Lantik orang besar-besar, orang tua-tua ramai lagi orang yang hendak, ni budak kecil ni mana datang. Kemudian Sayyidina Umar test, ingat lagi tuan-tuan kan kes itu. Jadi Abdullah bin Abbas ketika hayat Nabi SAW usianya masih kecil, beliau digelar sebagai sigar sahabat, sahabat yang muda. Dia berlari budak dalam masjid Nabi SAW. Dan ini tuan-tuan dalil bagi kita, apabila ada anak-anak yang berlari dalam masjid, jangan ditampik. Main sana, berlari-lari, tapok kacau kau, kata. Langsung budak tu lagi tak datang masjid sampai bertua. Sebab apa? Dia kita pun berangai. Sedangkan Nabi SAW bila Abdullah bin Abbas berlari, Nabi buat apa? Nabi panggil dia, ya Allah, ta'al sini. Nabi Yusuf bahawa Sayyidina Abdullah bin Abbas, Nabi kata pergi panggil Muawiyah. Abdullah bin Abbas panggil Sayyidina Muawiyah. Ketika itu Sayyidina Muawiyah tengah ada urusan yang lain. Sayyidina Muawiyah tak dapat datang. Abdullah bin Abbas bin Nabi, begitu Sayyidina Muawiyah tak datang. Nabi kata pergi panggil lagi, sebab Nabi nak ajak Muawiyah makan bersama-sama dengan Nabi. Kali kedua Abdullah bin Abbas balik, wahai Rasulullah, dia tak dapat datang. Sehinggalah akhirnya kata Nabi SAW, la yashbi'allahu batnahu, Allah tidak akan mengenyangkan perutnya. Sehingga Sayyidina Muawiyah dalam sebahagian riwayat, beliau makan dan tak pernah rasa kenyang, sehingga menyebabkan badannya sangat besar. Kerana dia makan tak rasa kenyang daripada doa Nabi SAW. Cuma hadis ini tuan-tuan, Imam An-Nawawi berkata dalam Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini dalam syarah Sahih Muslim, beliau kata sebenarnya hadis ini adalah merupakan hadis pujian untuk Allah, untuk Sayyidina Muawiyah, bukanlah kritikan kepada beliau. Kenapa? Kerana dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, apabila Nabi mengeluarkan perkataan yang tidak baik kepada seseorang, itu sebenarnya adalah zakatun wa rahmah. Nabi kata dia adalah zakat dan juga rahmat daripada Allah SWT. Kerana Nabi tidak akan mengeluarkan perkataan buruk kepada seseorang, yang Nabi itu adalah diutuskan oleh Allah sebagai pembawa rahmat kepada sekalian alam. Jadi bila keluar perkataan yang kurang baik daripada mulut Nabi, itu sebenarnya adalah suatu rahmat untuk seorang. Lalu kata Imam Nawawi, hadis ini sebenarnya adalah rahmat Allah Ta'ala kepada Sayyidina Muawiyah, seperti mana ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Baik. Jadi ada orang dia makan tak kenyang, ada orang tak makan dia rasa kenyang. Kerana makan rasa kenyang itu, mesti rasa kenyang itu hanya hukum adat, bukan hukum akal. Begitu juga ada orang yang saya pernah sebut kepada tuan-tuan, musim sejuk ketika di Morocco dulu tuan-tuan, musim sejuk tu cuacanya taklah begitu sejuk. Pernahlah sampai -1 tu paling rendah lah. Tapi kalau 3 Celsius pun tuan-tuan, kita dah pakai baju seluar 3 lapis. Kalau tak tolong menyujuk ke tulang, 3 hari tak mandi, dek soju aircon cubalah buka 6 boleh pun kita dah menggigil. Ini bayangkan kalau 3 darjah Celsius. Jadi bila dalam keadaan tersebut, maka mesti rasa sejuk. Tapi ada orang tuan-tuan di Morocco sendiri, 2 Celsius, 3 Celsius dia boleh berjogging kat luar tu pakai seluar pendek. Kita pun menolong orang apa nama ni, dia tak rasa sejuk. Sebab apa? Yang kata sejuk itu hanya hukum adat, bukan hukum akal. Jadi apabila kita memahami perbezaan tentang hukum akal dan hukum adat, barulah kita dapat membezakan di mana perkara yang betul dan mana perkara yang tidak betul. Seumpama kita pernah bagi contoh sebelum ini, apabila ada orang aksiden kereta ngomong hancur, orang semua kata oh mesti mati ni. Tapi tiba-tiba tuan-tuan orang tu keluar senyum dia, tepuk baju dia. Siap tanya orang sebelah, siapa dalam kereta tu tadi? Padahal dia dalam kereta tadi. Macam mana boleh berlaku keadaan sedemikian? Kerana yang mematikan, yang memberi mudarat itu siapa? Allah. Nabi kata walau yajtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa ma qad katabahu Allah 'alaik.
Nabi kata, kalaulah seluruh jin dan manusia berkumpul untuk memberi sebarang mudaratan kepadamu, mereka takkan mampu memberi sebarang kemudaratan melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Siapa yang menentukan segala perkara? Allah. Yang berlaku dalam kehidupan kita hanya daripada jalan adat semata-mata. Seumpama api, siapa yang membakar? Apabila ada api, yang membakar itu api ke Allah. Ada orang dia kata api. Bila kita kata dalilnya apa? Kalau ustaz tak percaya, meh senyalakan api, ustaz colok tangan ustaz dalam api itu kalau ustaz tak percaya tadi. Ini orang yang tak memahami hukum adat dan hukum akal, sehingga membawa kepada rosaknya imannya. Dan inilah apa yang dipegang oleh golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah yang hari ini mungkin boleh kita sebut sebagai liberal, orang yang banyak menggunakan akal, menolak nas, menolak dalil-dalil daripada Al-Quran. Mereka hanya memahaminya daripada sudut akal semata-mata. Mereka mengatakan bahawa api itu dia membakar dengan sifat dirinya, dengan kuasa yang Allah beri kepada dia, lalu dia boleh membakar. Ini fahaman Mu'tazilah. Berapa ramai orang hari ini yang berfahaman sedemikian? Bukan orang awam, kadang-kadang ustaz-ustazah pun bila mengajar katanya begitu. Dia kata Allah beri kuasa kepada api, lalu api boleh membakar. Allah bagi kuasa kepada kita, lalu kita boleh mengangkat tangan, boleh berjalan, boleh berlari. Ini fahaman Mu'tazilah yang beranggapan bahawa Allah memberi kuasa kepada makhluk, dan istilahkan dalam perbahasan akidah sebagai quwwatun muda'ah, kuasa yang diberi oleh Allah kepada sesuatu. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan bahawa apapun yang berlaku di atas muka bumi ini, sama ada baik ataupun buruk, semuanya atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun daripada makhluk. Yang hanya ada daripada makhluk adalah al-kasbu wal ikhtiyar. Itu kita dah bincang sebelum ini. Yang hanya ada pada kita adalah usaha dan pilihan. Yang menentukan sama ada berjaya ataupun tidak, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan kita bincang secara perinciannya pada perbahasan sifat wahdaniyah. Baik. Jadi apabila kita memahami perkara ini, kita tahu yang membakar itu adalah Allah, bukan api. Sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam apabila dicampakkan oleh Namrud ke dalam api, Nabi Ibrahim rasa apa? Nabi Ibrahim rasa sejuk. Sebab apa? Kerana yang membakar itu siapa? Allah, bukan api. Kerana kalaulah api yang membakar, sudah tentu Nabi Ibrahim bila dicampak ke dalam api, dia akan terbakar. Ustaz, kalau begitu cuba nyalakan api, cuba ustaz letak tangan dalam api. Kan ustaz ngabar Allah yang membakar, kata dia. Ini namanya, tuan-tuan, minta maaf saya cakap, orang gila. Itu yang kata Imamul Haramain. Orang yang tak belajar hukum akal, maknanya dia tak berakal. Sebab itu boleh keluar perkataan-perkataan yang sedemikian. Kenapa kita, walaupun kita mengatakan Allah yang membakar, tapi kenapa kita tak colok tangan dalam api? Sebab adat mengatakan kalau letak tangan dalam api mesti terbakar. Itu adat. Boleh tak kita nak lawan adat? Tak boleh. Kerana yang menentukan sesuatu itu adalah Allah. Mana kita nak tahu Allah membakar ataupun tidak pada ketika itu? Dan Allah memerintahkan kepada kita, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah, jangan campak diri kalian ke dalam lembah kebinasaan. Jadi buat apa tiba-tiba kita nak nyalakan api, letak tangan dalam api? Sebab itu saya kata tadi, tuan-tuan, orang yang bertanya sedemikian sebenarnya dia tak berakal, seperti mana kata Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala anhu. Lalu kita faham bahawa tanda sesuatu perkara itu boleh dihukum sebagai mesti perlu dilihat kepada sudut berlakunya perkara tersebut. Kalaulah ianya berdasarkan kepada pengulangan, biasanya kalau ulang ini, begitulah natijahnya, maka ni hukum adat. Hukum akal, dia tidak melihat kepada pengulangan, dia melihat kepada siapa yang menentukan. Sebab itu dalam perbahasan hukum adat juga ada namanya khawarikul adah. Apa dia khawarikul adah? Perkara yang mencari adat. Kenapa dinamakan mencari adat? Kerana biasanya manusia itu tak boleh berjalan di atas air.
Biasanya manusia itu kalau nak makan dia kena usaha, dia kena bekerja baru dapat rezeki. Biasanya adatnya manusia itu kalau dia nak ilmu, dia kena belajar, kena duduk dalam majlis ilmu. Kalau duduk di rumah tunggu, ya, tak apa kan Allah beri ilmu, dia tak dapat secara adatnya. Tapi ada tak orang yang dia tak bekerja, Allah beri kepada dia rezeki? Ada tak orang yang dia tak belajar tapi Allah beri kepada dia ilmu? Ada. Contoh, ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah ta'ala, seorang ulama di Mesir. Beliau menceritakan ketika usianya muda. Orang muda tu tuan, dia punya semangat tu lain. Orang kita kata darah panih, keputusannya agak melulu dan terburu-buru tanpa berfikir panjang. Sebab itu orang lama ni keputusannya agak berhati-hati. Tak percaya tengok, kalau kereta tu perlahan dia bawa, kita dah tahu dah ni orang lama ni. Tapi kalau menyelinap kajak ke kiri, kajak ke kanan, kita tahu dah ni mesti orang muda. Sebab apa? Kan orang muda dia tak fikir panjang, dia tak tengok apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Kalau dia buat begini, apa yang akan, dia tak fikir panjang sebab pengalamannya belum panjang. Garam tak berapa banyak nak makan, kata orang kita. Dia kena banyak makan garam. Garam ni istilah mana apa? Pengalaman dalam hidup. Kita merasa pahit, masin, manis kehidupan. Daripada situlah kita belajar. Sebab itu orang muda dia tak banyak. Saya bercakap macam orang tua pula tuan-tuan kan. Sedangkan saya lah orang muda. Saya berbicara berkenaan dengan diri saya sendiri. Realiti, hakikat, sifat orang muda. Sebab itu dalam Al-Quran sendiri Allah cerita tentang umur 40. Itu tak apalah tuan-tuan, nanti kita cerita. Baik. Jadi orang Syekh Abdul Wahab Asy'arani ketika usianya muda, dia seorang yang belajar ilmu agama, orang yang alim, menguasai ilmu fiqh, akidah dan tasawuf. Suatu ketika pada zaman beliau itu ada seorang syekh namanya Syekh Ali Al-Wafa, yang semua orang kata dia ni wali besar. Tapi Syekh Abdul Wahab Asy'arani dia kata macam mana nak jadi wali sedangkan dia ni orang yang jahil, tak belajar, tak pernah ada guru yang mengajar dia tentang ilmu agama. Macam mana nak jadi wali? Dia naik atas mimbar tuan-tuan, ketika khutbah Jumaat dia balun syekh ni. Dia kata, macam mana nak jadi wali? Kalau kita ni orang jahil, nak jadi wali kena belajar baru boleh jadi wali. Saya sebelum ini juga kita dah bincang tentang pentakrifan wali. Wali itu apa? Al-arifu billah. Syarat nak jadi wali itu mesti arifu billah, mesti berilmu, mesti mengetahui sifat yang layak bagi Allah, sifat yang tidak layak bagi Allah, baru boleh kita kata wali. Ini kalau tak belajar agama, tiba-tiba nak mengubah jadi wali, boleh kita pun tidak? Tak boleh lah. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, mattakhadallahu waliyan jahilan. Dia kata Allah takkan mengambil wali daripada orang jahil. Orang semua faham, oh ni nak kata syekh ni kan. Dan kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, walau ittakhadahu la'allama. Kalau Allah ambil pun wali ini daripada orang yang jahil, Allah akan ajar kepada dia. Syekh Ali Al-Wafa yang duduk di bawah tu tuan-tuan, tiba-tiba dia kata, allamani man ja'alaka himara Zainab. Dia kata, hei Abdul Wahab, yang mengajar aku adalah yang menjadikan engkau keldai kepada Zainab. Tiba-tiba tuan-tuan, Syekh Abdul Wahab Asy'arani pada ketika itu sedang berkhutbah, dia segera menghabiskan khutbahnya, turun terus cium tangan Syekh ini. Orang semua keliling. Ni apa hal pula Syekh Abdul Wahab Asy'arani? Tadi bantai gila-gila, bagi, tiba-tiba kali ini turun cium tangan, minta jadi anak murid pula. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, Syekh Ali Al-Wafa bila mana dia kata yang mengajarkan dia adalah yang menjadikan aku keldai kepada Zainab, maknanya ilmu itu daripada Allah. Allah yang mengajarkan dia. Sebab apa? Kerana Syekh Abdul Wahab Asy'arani pada ketika itu dia baru kahwin. Tapi tak tahulah nombor berapa tuan-tuan. Dalam riwayat tersebut dia kata dia baru kahwin. Isterinya nama Zainab. Dan pada malam pertama mereka, tahap berkata, biarlah tuan-tuan, dia lelaki bini.
Dia buat apa? Malam tu dia suruh bini yang naik atas belakang dia. Dia pun berjalan macam kelai. Siapa yang tahu perkara ini? Orang kita kata kisah dalam kain orang. Tak ada orang siapa tahu. Kat rumah dia dengan bini dia nak buat apa-apa lantak dia lah. Tapi syekh ini tadi tiba-tiba dia kata yang mengajarkan aku, yang menjadikan kau kedai kepada Zainab. Siapa yang beritahu syekh ini? Ini yang dia kata, syekh ni nak beritahu yang mengajarkan aku. Kau kata aku jahil, ya, aku jahil. Tapi ingat, kalau Allah mengambil wali itu daripada orang yang jahil, Allah akan ajar kepada dia. Lalu Allah mengajarkan kepada syekh ini tentang ilmu Allah Ta'ala. Walaupun dia tak belajar, tapi dia dapat ilmu. Sehingga dalam riwayat tersebut tentang bagaimana syekh ini kata kepada Syekh Abdul Wahab Syarani, dia kata, kalau kau nak belajar Mosek, kau pergi pasar, kau pergi cari orang yang paling jahil sekali, orang yang paling tak cerdik, bahasa kasar kita kata orang yang paling bodoh sekali. Pergi cari kat pasar. Dia pun pergi cari kat pasar, tanya seorang, kau tahu tak siapa orang paling jahil kat pasar? Orang yang pertama kata, tak tahu saya. Kau pergilah tanya orang lain, pergilah tanya orang kedua, orang ketiga, beri jawapan yang sama, sehingga akhirnya jumpa dengan seorang perempuan. Tanya, kau tahu tak, ada tak orang yang paling tak cerdik, orang yang paling jahil kat pasar ni? Perempuan ni kata, kau ni duk sibuk cari-cari ni, kau tu benar-benar tu, kau tu pandai benar tu. Bila kau nak cari orang-orang yang jahil kat pasar ni, kau pandai-benar tu. Bila sabut macam tu tuan-tuan, tahu dia terdetik. Sebenarnya syekh tu nak suruh apa? Nak suruh beritahu bahawa diri dia lah orang yang jahil. Dia pun balik terus pergi jumpa dengan aku guru. Dia kata, syekh, aku dah jumpa dia. Siapa dia orang yang paling jahil? Syekh pun tanya, siapa? Dia kata, akulah orang yang jahil. Sekarang baru kau boleh belajar sama aku, kata dia. Sebab apa? Kerana Syekh Abdul Wahab Syarani pada ketika itu orang yang alim, orang yang mendapat perhatian daripada masyarakat, kedudukan di sisi masyarakat. Jadi syekh ini nak bagi tahu kepada dia, kalau kau nak belajar, kau kena buang segala apa yang ada pada diri kau. Datang dalam keadaan kosong, barulah ilmu itu boleh dapat. Tapi kalau kita datang, orang di sebelah kita kalau bagak kita tahu lah tuan-tuan kan, tunjuk anda dan tahu semua benda, Allah ustaz ni daripada mana datangnya. Ilmu itu takkan dapat kayak gitu. Ilmu itu tidak akan masuk. Jadi syekh ini mengajar kepada Syekh Abdul Wahab Syarani, kalau nak belajar kena buang segala apa yang ada pada. Bolehlah baru dah boleh menerima ilmu-ilmu yang baru, tarbiyah daripada seorang wali Allah. Jadi ini makna apa dia? Ada orang yang dia tak belajar tapi Allah beri kepada dia ilmu. Ada orang dia kata, lah ustaz, pembohongan ni cerita tak betul tak tidak? Dia kata, okey. Dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Musa AS bertemu dengan seorang lelaki dalam surah Al-Kahfi. Allah sebut apa? Wa'allamnahu min ladunna ilma. Allah kata, dan aku ajarkan kepada dia ilmu di sisiku. Sehingga lelaki ini mempunyai ilmu yang Nabi Musa sendiri tak tahu. Bagaimana sampan itu boleh dirosakkan? Nabi Musa tanya, kau dah kenapa sampan ni elok di sini kau pergi rosakkan, buat apa? Nabi Musa tak ada ilmu tu, tapi lelaki ini ada ilmu tersebut. Dia tahu sampan ini nanti akan dirampas oleh raja yang zalim kalau dia tidak dirosakkan. Seorang kanak-kanak dibunuhnya. Bangunan yang telah diruntuhkan dibinanya kembali. Sebab apa? Kerana di bawah binaan tersebut ada harta anak yatim. Siapa yang beritahu ilmu ini kepada dia? Allah. Tanpa dia berusaha, tanpa dia belajar. Dan inilah namanya ilmu laduni. Cuma kita tuan-tuan janganlah perasan nak menunggu ilmu laduni. Ustaz khabar ada ilmu laduni, lepas ni dah tak datang surau dah ni. Dia tanya pula, lama tak datang, saya tunggu ilmu laduni tu tadi. Tak ada efek dah tuan-tuan. Ilmu laduni ini kurniaan Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Bagaimana kita nak dapat? Kita hanya boleh berusaha belajar. Mudah-mudahan nanti Allah akan bagi kita ilmu. Allah sebut dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, Allah akan ajar kepada kamu. Allah akan ajar ilmu kepada anda. Nabi sebut, man amila bima alima awrathahu Allah bima lam ya'lam. Nabi kata, siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ada, maka Allah akan beri kepada dia ilmu yang dia tidak ada. Jadi ini antara kaedah untuk kita berusaha mendapatkan ilmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu namanya perkara yang mencari adat, perkara yang berlawanan dengan adat, dan perkara itu boleh berlaku. Kalau ianya berlaku kepada Nabi, namanya
mukjizat. Kalau berlaku kepada para nabi dan rasul sebelum mereka dilantik menjadi nabi dan rasul, namanya irhas. Kalau berlaku kepada wali Allah, namanya karamah. Kalau berlaku kepada manusia biasa seperti kita, namanya ma'unah, bantuan daripada Allah. Macam kes tadi lah kan, kereta hancur tapi dia elok, keluar tak ada apa-apa. Orang tanya, oh ya anda ilmu kau ni wali Allah ni, kata dia. Dia kata tak ada, saya pun semayang kadang-kadang rasa minit, kata dia. Tapi macam mana dia boleh berlaku perkara yang mencari adat? Biasanya mesti mati, tapi dia tak mati. Itu namanya ma'unah, bantuan daripada Allah nak jaga dia. Kalau berlaku kepada orang yang ahli maksiat, orang yang tidak beriman, namanya sama ada sihir ataupun namanya istidraj. Istidraj ni maknanya apa? Kelebihan yang Allah beri kepada seseorang yang tidak beriman untuk menyebabkan dia lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang Allah beri kepada Qarun, kepada Haman, kepada Fir'aun. Fir'aun ni tuan-tuan, handai dia tak pernah rasa sakit. Bukankah ini perkara yang mencari adat? Adatnya manusia semua sakit, tapi Fir'aun tak sakit. Adakah dia merupakan karamah? Tak, kerana dia musuh Allah. Dia musuh Nabi Allah, Nabi Musa. Lalu ini namanya adalah istidraj, kelebihan yang Allah bagi untuk menjadikan dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selesai tentang perbahasan hukum adat. Hukum akal, baru kita nak masuk tentang perbahasan akidah yang membabitkan tentang hukum akal. Kenapa tuan-tuan ulama bincang hukum akal bila nak mula berbicara tentang perbahasan sifat Allah Ta'ala? Kerana akal merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kita mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia kata, tengok ni banyak guna akal ni, tak rujuk kepada Quran dan Sunnah. Akhirnya dia kata kita orang yang sesat. Ini orang yang tidak melihat di dalam Al-Quran. Bagaimana di dalam Al-Quran Allah menunjukkan kepentingan penggunaan akal. Allah sebut dalam Al-Quran mengisahkan tentang Nabi Ibrahim AS, yang mana kata Allah, wa kadzalika nuriya Ibrahim malakutas samawati wal ardi yakuna minal muqinin. Kata Allah Taala, dan begitulah ketika kami memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim AS untuk dia menjadi orang yang benar-benar yakin. Makna yakin ini apa? Bukan yakin yang biasa, tetapi yakin yang lebih tinggi daripada keyakinan manusia biasa, yakni keyakinan para anbiya. Bagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, falamma janna 'alaihi lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Kata Nabi Ibrahim AS bila melihat waktu malam mula masuk, dia melihat adanya bintang-bintang di langit, lalu dia kata hadza rabbi, mungkinkah ini boleh jadi Tuhan? Bukan dia kata ini Tuhan, sebahagian dia kata oh ini Tuhan. Tak, Nabi Ibrahim tak kata begitu. Persoalan ayat tersebut adalah berbentuk persoalan. Nabi Ibrahim menggunakan akalnya berfikir, boleh tak bintang ini jadi Tuhan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, falamma afala qala la uhibbul afilin. Apabila bintang ini mula hilang satu persatu, maka kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku tidak suka sesuatu yang hilang. Macam mana dia nak jadi Tuhan kalau dia kejap ada, kejap tak ada? Orang kita kata macam chip smoke, kejap ada, kejap tak ada. Macam mana nak jadi Tuhan? Tuhan mesti sentiasa ada. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Kemudian apabila Nabi Ibrahim melihat bulan, Nabi Ibrahim kata apa? Hadza rabbi. Mungkinkah bulan ini boleh menjadi Tuhan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhallin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bila bulan itu bermula hilang, lalu kata Nabi Ibrahim AS, kalau Allah tidak memberi hidayah kepadaku, nescaya aku akan menjadi orang yang sesat. Maknanya apa? Tidak akan mampu mengetahui tentang hakikat keimanan yang sebenar, seperti mana yang sedang dipegang oleh Nabi Ibrahim AS. Kerana pada ketika itu umat Nabi Ibrahim AS mereka mempercayai Tuhan itu dalam bentuk bulan, bintang dan matahari. Kerana itu Nabi Ibrahim AS menggunakan akal untuk berfikir, boleh tak perkara-perkara ini dijadikan sebagai Tuhan? Dan ternyata mereka tidak boleh dijadikan sebagai Tuhan, kerana mereka semuanya fana, mereka semuanya hilang. Dan kemudian kata Allah SWT, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Kemudian bila waktu siang, Nabi Ibrahim melihat pula cahaya matahari yang sangat terang.
Kata Nabi Ibrahim AS, hadza rabbi, mungkinkah ini Tuhan? Hadza akbar, kerana ini lebih besar. Bulan semalam agak kecil, bintang lagi kecil, tapi ini besar. Boleh tak ini jadi Tuhan? Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Kata Nabi Ibrahim AS, bila mana matahari itu pun mula tenggelam, mula hilang, kata beliau, wahai kaumku, aku berlepas diri daripada apa yang kalian sembah. Inni wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal ardh hanifa. Kata Nabi Ibrahim AS, aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Dan di sinilah kata ulama, bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal ardh hanifa. Hanifa inilah diambil dan dinamakan sebagai agama Nabi Ibrahim AS, iaitu agama Hanif. Baik. Begitu juga dalam Al-Quran Allah cerita yang berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim AS. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Suatu ketika Nabi Ibrahim tanya kepada Allah, wahai Allah, boleh tak kau tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati? Bukankah ini penggunaan akal? Allah kata, awalam tu'min, hei Ibrahim, kau tak percaya ke aku boleh menghidupkan sesuatu yang telah mati? Kata Nabi Ibrahim AS, qala bala, bahkan ya Allah, aku yakin dan percaya kau boleh menghidupkan yang mati. Walakin liyatma'inna qalbi, semata-mata untuk menjadikan hati aku ini tenang, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim beriman kepada Allah, tapi Nabi Ibrahim nak melihat bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan sesuatu yang telah mati untuk menambahkan keimanan, keyakinan Nabi Ibrahim AS. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ud'unna yatinaka sa'ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, kau ambil 4 ekor burung, kau cincang kecil-kecil, letak di gunung yang jauh-jauh, campur-campurkan, potong korek 4 ekor burung tu, campur-campurkan, kemudian letak sebahagian satu gunung, sebahagian satu gunung, sebahagian satu gunung, kemudian panggil semua burung itu, nescaya burung itu akan hidup kembali, akan bercantum dan datang kepada Nabi Ibrahim AS. Dan begitulah perkara itu terjadi seperti mana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim AS bagaimana Allah menciptakan sesuatu yang telah mati dan dia menjadi hidup kembali. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, insya-Allah mengajar akan datang kita akan perincikan lagi tentang perbahasan hukum akal ini. Mohon maaf jika terkasar bahasa, tersalah bicara. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.